الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Kita habiskan ayat 15 dulu. Kita dah baca minggu lepas ayat 15, cuma tak ada lagi untuk baca tafsiran je. Jadi sebelum kita beralih ayat 16, kita lihat dulu ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, sama ada secara taw'an, kehendak sendiri, kemahuan sendiri, ataupun secara karhan, terpaksa. Begitu juga turut sujud ialah bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang, bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Ayat ini mengisbatkan bahawasanya segala makhluk yang di langit dan di bumi sujud ataupun akur, taat, patuh kepada Allah. Iaitu yajibu ala kulli man fis samawati wal ard, wajiblah terhadap setiap yang berada di langit dan di bumi, makhluk yang di langit seperti malaikat, makhluk yang di bumi, manusia dan semua sekalian, tumbuh-tumbuhan, binatang, ay yasjuda lillahi imma taw'an aw karhan, bahawa sujudlah mereka kepada Allah Ta'ala sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. Kerana segala yang di langit dan bumi ya'tarifuna bi'ubudiyatillahi ta'ala, mengiktiraf, mengakui akan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Qila, dikatakan, ada pendapat yang menyebut bahawa sujud yang dimaksudkan dalam ayat ini ibaratun 'anil inqiyadi wal khudu'i wa 'adamil imtina'i. Sujud dengan maksud akur, patuh, tunduk, taat, dan tidak terhalang, tidak tersekatlah mereka daripada mematuhi akan perintah Allah. Kerana kekuasaan Allah dan masyiatahu, kehendaknya, nafizatun, terlaksana fil kulli, pada semuanya. Sujud sama ada dia mari dalam bentuk sama ada sujud ibadat khusus hanya untuk Allah, ataupun sujud dengan maksud sujud hormat, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat termasuk iblis supaya sujud kepada Nabi Adam, itu sujud hormat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Itu sujud hormat, tidak sujud dengan maksud ibadat. Seperti sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihi salam, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Lalu Nabi Yusuf mengangkat kedua ibu bapanya naik di atas singgasana tempat dia, lalu semua mereka saudara yang lain kharru, menyukur, sujud. Ini sujud hormat, bukan sujud ibadat. Adapun sujud ibadat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik, bagaimana pula makhluk lain sujud? Sebab disebut man fis samawati wal ard, sesiapa yang di langit dan bumi semuanya sujud. Dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Bintang dan pokok kayu pun kedua-duanya sujud. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Bintang dan pokok kayu sujud. Bagaimana bintang sujud? Bagaimana pokok kayu sujud? Dalam pengertian bahasa kita faham sujud ni maknanya meletakkan wad'ul jabhah 'alal ardi, meletakkan dahi atas tanah, atas lantai, itulah sujud. Sujud pada makhluk yang kita tidak nampak ada anggota sujud. Sujud di sini dengan maksud al-khudu', patuh, al-inqiyad,
akur, al-istislam, ikut, terima, tidak membantah. Dan disebut juga dalam ayat lain surah Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah kamu melihat bahawa setiap yang di langit dan di bumi sujud kepada Allah, termasuklah wasyamsu wal qamar, matahari, bulan, wal jibalu, wasyajar, bukit bukau, pokok kayu, wadawab, segala jenis binatang, dan wa katsirun minan nas, kebanyakan di kalangan manusia juga sujud kepada Allah. Nisbah pada manusia, sujud itu sujud yang maksud sujud ibadat, yang beriman. Yang kafir tidak sujud kepada Allah. Tapi secara umumnya maksud sujud di sini adalah mereka patuh akur dengan peraturan yang Allah Ta'ala tentukan, walaupun secara karhan, sama ada secara taw'an, karhan. Selagi matahari keluar sebelah timur kerana Allah Ta'ala memerintahkan begitu, maka dia dianggap sujud kepada Allah. Selagi pokok kayu menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan oksigen bagi keperluan kita, dan kita pula membekalkan karbon dioksida untuk tumbuh-tumbuhan, maka sistem ini berjalan dengan kehendak Allah Ta'ala dan dianggap sujud kepada Allah. Orang-orang kafir walaupun secara ibadatnya mereka tidak sujud kepada Allah, tetapi dalam kehidupan seharian mereka terpaksa akur dengan peraturan yang Allah Ta'ala tentukan. Bila tiba waktu malam, orang kafir pun tidur juga. Siapa yang menjadikan manusia ini tidur? Tidak kira yang kafir Islam, Allah Ta'ala menjadikan manusia tidur. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala ialah tidurnya kamu di waktu malam dan siang. Tanpa mengira orang itu Islam ke orang itu kafir ke, tiba waktu malam dia akan mengatuk, lalu dia tidur. Dia terpaksa akur sebab itu suatu ketentuan Allah bagi manusia, maka dia dianggap sujud juga. Apa dia lagi? Perlu kepada makan minum. Itu adalah sifat biasa bagi makhluk manusia dan binatang. Apabila tiba waktu malam, Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kemanakah perginya matahari? Lalu kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kalau jawapan kita kata matahari berada di sebelah lain, sebelah dunia, sebelah sana lah, sebelah sini, sebelah Malaysia ni. Malam tak ada matahari, sebelah dunia, sebelah barat, siang hari, jadi matahari ada di sana. Tapi Rasulullah beri jawapan, dia kata sekarang matahari pergi menghadap Allah dan sujud di bawah arasy. Itu ada dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah beri jawapan kepada Abu Dzar, bila Abu Dzar tak boleh jawab, kemanakah matahari pergi apabila menjelangnya malam? Matahari sekarang pergi menghadap Allah dan dia sujud di bawah arasy. Bagaimana dia sujud, bagaimana dia menghadap Allah Ta'ala, itu suatu kaifiah yang kita tak boleh nak fikir, nak ukur dengan logik akal. Tetapi Rasulullah wujudkan dengan penggunaan bahasa yang kita boleh faham dari sudut alam musyahadahnya begitu. Tapi dari segi hakikatnya jauh daripada apa yang dibayangkan oleh akal. Maksudnya matahari juga akur kepada perintah Allah. Berlakunya malam dan siang, wujudnya matahari dan bintang adalah sebahagian daripada makhluk Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda kekuasaan Allah malam dan siang, matahari dan bulan, janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan, sujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari, bulan, siang, malam, sekiranya kamu benar-benar beribadat kepadanya. Oleh kerana itu dalam Islam kita, dalam syariat kita tidak dibenarkan salat selepas asar, khususnya ketika hampir maghrib, atau lepas subuh, khususnya ketika matahari hampir naik. Kerana waktu itu waktu di mana orang-orang yang menyembah api dan matahari seperti penganut agama Majusi sujud kepada matahari, supaya tidak berlaku tasyabuh ataupun penyerupaan, persamaan antara ibadat mereka dengan orang Islam. Maka Nabi SAW melarang la salata ba'da
fajri atau ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada solat selepas subuh sehinggalah naik matahari. Wala salata, tidak ada solat selepas asar hatta taghruba asy-syams, sehingga terbenamnya matahari. Kerana apabila solat di situ bermakna ada sujud. Dan perbuatan sujud itu, perbuatan ibadat itu akan menyerupai dengan apa yang dibuat oleh orang menyembah matahari sebab waktu tu. Walaupun orang Islam tidak qasak sujud matahari, itu syirik. Mereka menyembah Allah. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala menyembah Allah Ta'ala, tapi oleh kerana waktu itu ada persamaan dengan ibadat orang kafir, maka tidak dibenarkan. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, sama ada taw'an wa karhan, secara sukarela, secara kemahuan sendiri, atas kehendak sendiri, ataupun karhan, secara terpaksa. Termasuklah yang sujud kepada Allah zilaluhum, bayang-bayang mereka. Bayang-bayang, mereka punya zilal. Zilal. Bayang ni mana satu makhluk yang kita kata macam kita lah, makhluk yang berbentuk pepejat, yang apabila ada cahaya maka ada bayangnya, ada shadownya. Bayang pun dianggap sujud juga. Ayat ni sama dengan satu ayat boleh rujuk dalam surah An-Nahl. Amat lupa nak catat nombor ayat dia. Muka surat lebih kurang muka surat yang ke-5 yang ke-6 itulah, surah An-Nahl dalam juzuk yang ke-14. Walillahi yasjudu ma. Dia mari dengan ma, sini mari dengan man. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan kepada Allah jualah segala yang di langit dan yang di bumi. Sujud termasuklah dabbah, binatang-binatang yang melata, termasuklah malaikat. Mereka sujud dengan tidak ada rasa takabur dan besar diri. Ada ayat sebelumnya, ayat sebelumnya apa dia? Allah. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillah wa hum dakhirun. Sebelum ayat tadi walillahi, sebelum tu, tidakkah kamu lihat bahawasanya alam yarau ila at-tayr, tidakkah kamu lihat bahawasanya sesuatu yang ada bayang itu bergerak kedudukannya sama ada sebelah kanan sebelah kiri dalam bentuk sujadan lillah, dalam bentuk sujud kepada Allah. Persamaan ayat ini, ayat 15 dengan ayat dalam surah An-Nahl ialah dari sudut bayang-bayang pun sujud juga. Disebut bayang di sini ada tafsirannya, sama ada menggambarkan bahawasanya makhluk ni sentiasa patuh kepada Allah secara berterusan. Pagi atau petang, bil wudu'i wal asal, nisbah waktu pagi bayang ni jadi panjang. Panjang, waktu tengah hari dia akan jadi pendek. Kita sistem bayang ni kita tak pakai dah, sebab sistem sekarang ni bila tiba waktu solat kita akan tengok takwim, tengok pukul berapa. Tapi dalam kehidupan zaman sebelum terciptanya jam ataupun adanya takwim waktu solat, memang waktu solat bergantung kepada jam, bergantung kepada bayang. Kita boleh rujuk dalam hadis yang sahih daripada Amr bin Abbasah, ada cerita dia bila ditanya kepada Nabi tentang waktu solat, dan juga hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, bahawasanya maksudnya waktu solat zuhur apabila idza kana dhillur rajul, bila bayang seorang lelaki itu keadaannya setahun ni, maksud tahu bila bayang setahun ni masa waktu asar. Apabila tiada lagi bayang matahari dah masuk waktu maghrib. Apabila hilang asyafaqul ahmar, warna kemerah-merahan di ufuk lagi, masa maksudlah waktu isya. Tapi untuk waktu zuhur, waktu asar, Rasulullah mengkaitkan dengan bayang. Sama ada tulu adzil, panjangnya bayang, ataupun qasruhu, pendeknya ia. Sebenarnya bayang juga adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, dan ia juga patuh padanya. Berkatalah Mujahid, seorang ahli tafsir zaman tabi'in, zillul mu'min, bayang orang beriman sujud kepada Allah secara tau'an, sukarela, padahal wahwa ta'i, ianya ta'at,
Wa dhillul kafir, bayang orang kafir, yasjudu lillahi karhan, sujud kepada Allah secara terpaksa. Pelik dah. Kata Mujahid, bayang orang kafir pun sujud juga, tapi secara terpaksa. Apa kata orang kafir dengan bayang tu? Sedangkan bayang tu hanyalah suatu, kita kata tempat teduh yang wujud sebab terhalang cahaya sampai, maka terbentuklah shadow ataupun bayang tu. Padahal kalau lah orang itu tak ada situ, tak ada bayang tu. Tapi katanya bayang orang kafir juga sujud kepada Allah, tapi sujud secara karhan, secara terpaksa, tidak secara sukarela. Dikatakan bahawasanya sujudnya bayang ini adalah bayang semua makhluk tanpa mengira orang ataupun manusia sahaja, manusia kafir ke manusia beriman, semua makhluk bayang-bayangnya juga sujud kepada Allah. Rupanya bayang, tuduhan ini adalah suatu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dengan sebab ada kaitan dengan cahaya. Dan sifat bayang ni, kedua-dua tu ada dalam syurga, ada neraka. Dalam syurga ada bayang. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin. Zilal tu bayang. Ayat tu kita baca sama dalam surah Yasin. Mereka itu ahli syurga dan pasangan-pasangan mereka berada di bawah tempat yang teduh, tempat ada bayang. Alal araiki muttaqiun. Dalam hadis sahih Bukhari, yasirur rakib, seorang yang berkenderaan berjalan dalam syurga di bawah sebatang pokok yang mana 100 tahun perjalanan bawah habis. Dia berada di bawah bayang pokok. Besar mana pokok dalam syurga, sehingga Nabi kata kalau seseorang tu berkenderaan dengan kuda 100 tahun perjalanan, tak habis lagi bawah pokok tu saja bayang. Digambarkan bahawasanya luasnya bayangan dalam syurga, tempat teduhan, teduh, tempat yang tidak ada rasa kepanasan, teduh. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ayat tu dalam surah An-Nisa juzuk yang ke-5. Muka surat ke berapa? Muka surat yang ke-7 ke-8. Orang-orang yang beriman beramal soleh akan kami masukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagi mereka ada azwaj, pasangan-pasangan, dan kami masukkan mereka dalam zil, dalam kawasan yang teduh yang ada bayang. Jadi sebenarnya bayang ini juga adalah suatu makhluk yang akur, yang taat kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Kenapa disebut bayang ni pada waktu pagi dan petang, bil wudu wal asal? Lianna adh-dhilala idza ta'azzama wa tukthira fi hadaini al-waqtaini, kerana bayang itu biasa dia menjadi besar dan banyak pada dua waktu ini. Waktu di mana kedudukan matahari rendah, tidak atas kepala, rendah, maka bayangnya nampak panjang, nampak lebih jauh. Dhilal. Sebab itulah Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah menulis tafsirnya dan menamakan tafsir fi dhilalil Quran. Tafsir di bawah bayangan Quran. Fi dhilali al-Quran, di bawah bayangan Quran. Profesor Hamka daripada Indonesia mengarang sebuah novel Islamik, iaitu di bawah bayangan Kaabah, fi dhilalil Kaabah. Kalimah bayang itu digunakan dengan maksud, ada suatu maksud yang khusus, dengan maksud dilindungi, dirahmati, dipayungi, apa lagi. Apabila kita berada di bawah rahmat Allah Ta'ala, seolah-olah kita dinaungi dengan dengan kasih sayangnya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang selamat selagi kita istiqamah dengannya. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya, ayat 16. Itu nak habis minggu lepas, ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah.
أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم قل من رب السماوات والأرض قل الله. Katakanlah ya Muhammad, siapakah Tuhan yakni yang menciptakan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Kul, katakanlah, afattakhadtum min dunihi awliya, patutkah kamu mengambil wali-wali, pelindung-pelindung selain daripada Allah, padahal mereka itu tidak memiliki apa-apa untuk diri mereka sebarang naf'an wala dharra, manfaat atau mudarat. Kul, katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Am hal tastawil dhulumatu wan nur, adakah sama antara yang gelap dengan yang terang, yang bercahaya? Am ja'alu lillahi syuraka, apakah mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu-sekutu yang dapat khalaku, sekutu itu dapat menciptakan seperti ciptaan Allah. Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga kedua ciptaan itu ada serupa, ada penyerupaan mengikut pandangan mereka. Qulillah, katakanlah Allah Ta'ala dia sahajalah khaliqu kulli syai', pencipta bagi setiap sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ayat ni satu lagi ayat berhubung dengan mengisbatkan akidah tauhid, bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya, yang disembah oleh segala makhluk. Maka Tuhan itu hanyalah Allah, kerana dialah Rabbul Alamin. Seadanya manusia mengambil selain daripada Allah sebagai awliya, sebagai pelindung, sebagai wali, sebagai penolong, maka ia membawa kepada syirik. Ia membawa kepada syirik. Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 14 itulah kita baca, lahu da'watul haq. Tidak boleh manusia menjadikan selain daripada Allah sebagai awliya, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai wali, kerana selain daripada Allah Ta'ala tidak mampu untuk memberikan apa-apa manfaat atau mendatangkan apa-apa bahaya mudarat, walaupun pada diri mereka sendiri. Apabila datangnya kul di sini, kul yani kul ya Muhammad, katakanlah ayyuhar rasul, wahai rasul, lil musyrikin, wahai kepada orang-orang musyrikin. Siapakah khaliqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi? Rabb, perkataan Rabb di sini dengan maksud Allah Ta'ala dialah yang menjadi sahib, menjadi sayyid, menjadi tuan, menjadi pemilik. Dialah pencipta langit dan bumi. Maka berilah jawapan untuk mereka bahawa jawapan itu adalah Allahu.
Perkara ini yukirruna, diakui oleh mereka bahawasanya Allah Ta'ala sebagai Khaliq, sebagai pencipta, sebagai pencipta. Makhluk yang wujud ini adalah ciptaan Allah, kerana Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'. Kita baca di akhir ayat tadi, Allah Ta'ala adalah khaliquku. Ini payah sikit ni. Kita akan jumpa dua huruf yang hampir sama dari segi makhraj. Lepas tu dia punya baris pun tak serupa. Khaliquku, antara qaf dengan kaf. Kalau kita antara Q dengan K, ku. Khaliqu kulli syai'. Dia banyak huruf-huruf dalam bahasa Arab, huruf abjadiyah yang hampir sama, cuma beza dari segi tebal nipis. Macam dal dengan dha, dekat-dekat tu. Dal, dia tidak dal. Iyyaka na'budu, bukan na'budu, na'budu. Dia lain sikit pada dha. Sama juga qaf, bukannya qaf. Qul huwallah, qul. Atau bukan ihdinas siratal mustaqim, qim tak, mustaqim, qim. Kalau mustaqim jadi kaf, mustaqim dia keras sikit tapi masuk dalam sikit, kaf di luar, qaf kaf, dal dot, apa dia lagi, zai dha, dekat-dekat tapi lain. Orang Arab kita perhati molek, dia tidak ada huruf yang serupa dengan kita, memang tak serupa. Kalau kita biasa sebut dal dengan maksud dal, awak datang dari mana? Arab dia tak disebut datang, awak datang dari mana? Datang, na'budu, awak datang dari mana? Berarti kalau orang Arab kecap Melayu gitulah. Baik. Khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala pencipta setiap sesuatu. Segala makhluk ni Allah yang Ta'ala yang ciptakan. Kebetulan semalam aku tengok dalam TV Hijrah 9.30 malam, Tonight with Dr. Zakir Naik. Bagus bila ada seorang yang bertanya. Dia tanya, pelik soalan dia tanya, siapa menciptakan Allah? Soalan dia, kalau Allah Ta'ala menciptakan, siapa pula ciptakan Allah? Dia kata soalan ni awak telah berikan kepada saya soalan yang tak masuk akal, soalan yang impossible, mustahil. Dia buat perbandingan. Dia kata, adakah kalau seseorang yang mengandung tu pergi ke hospital, maka secara automatik kita fikir orang yang nak beranak tu mesti seorang perempuan. Tidak mustahil. Kalau dia kata adalah mustahil kalau kawan lelaki kamu ke hospital, dia kata dia nak bersalin, tak timbul orang tanya awak nak bersalin anak lelaki atau perempuan, tak timbul dah. Sebab bila dikatakan kawan tu lelaki, adalah mustahil orang lelaki bersalin, sebab itu bukan fitrah manusia. Yang beranak adalah perempuan. Makhluk ni Allah Ta'ala ciptakan, tetapi Allah Ta'ala sebagai Khaliq, pencipta, dan tidak ada pencipta baginya, sebab dia adalah pencipta. Dan perkara itu tidak boleh difikir dengan logik akal. Sekatu je. Perkara tak boleh difikir dengan logik akal, sebagaimana kata tidak munasabah kalau dikatakan orang lelaki itu beranak. Apabila disebut beranak, mestilah orang perempuan ataupun kalau binatang yang betina. Maka begitu, makhluk ada penciptanya, tetapi Allah Ta'ala sebagai Khaliq, maka tidak ada yang menciptakan, sebab dia adalah Tuhan yang bersifat huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang terawal, dialah terakhir, dialah yang zahir, yang batin. Kena kenal dia melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya. Adakah patut kamu mengambil selain daripadanya sebagai awliya, sebagai wali-wali? Maksudnya sebagai anda dan sebagai sekutu-sekutu. Boleh rujuk juga ayat ketiga di surah Al-A'raf. Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhanmu, yakni ikutlah Al-Quran, janganlah kamu mengikuti yang selain daripadanya sebagai awliya, sebagai wali-wali kamu. Sila rujuk dalam ayat ketiga dalam surah Al-A'raf,
iaitu wala tattabi'u min dunihi awliya, janganlah kamu ikut selain daripada Allah Taala, selain daripada wahyu yang diturunkan sebagai awliya. Awliya maknanya sebagai apa dia? Sebagai teman, boleh sebagai penolong, boleh. La yattakhidul mu'minina kafirina awliya, orang-orang beriman tidaklah menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai apa dia lagi? Sebagai teman, sebagai kawan. Awliya jamak daripada waliyun. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah sebagai wali, pelindung bagi orang yang beriman. Dia yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Maksud gelap sini, gelap kufur kepada cahaya iman, gelap tidak ada ilmu kepada cahaya ilmu. Manakala walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, orang-orang kafir yang menjadi wali mereka, awliya mereka ialah taghut, yakni syaitan. Pelindung mereka adalah syaitan. Maka setiap orang yang minta pertolongan dengan syaitan, walaupun atas tujuan yang baik, maka dianggap dia telah menjadikan syaitan sebagai awliya. Itu syirik. Itu juga termasuk syirik. Mungkin ada lagi setengah orang kita bila barang hilang, apa benda hilang, jumpa dengan bomoh-bomoh yang menggunakan kaedah yang tidak Islami, yang tidak Islam. Cukup kalau kita nak minta bagi kita hilang tu jumpa balik, berdoa, buat sembahyang hajat cukup. Tidak perlu kepada kaedah rawatan, kena sedia pulut kuning, air putih, apa lagi. Ada benda dia lepas tu ada bacaan yang diragui, lepas tu dia tahu laut pula. Lepas tu tak apa klik dia kata 3 hari lagi jumpa semula hak ilal. Maka pendekatan itu adalah dikira syirik. Termasuk syirik sebab telah menggunakan makhluk sebagai perantaraan, tidak menggunakan bantuan secara terus atau minta pertolongan secara terus daripada Allah. Itu awliya. Awliya itu dengan maksud yang luas, tidak semestinya sembah saja, minta apa sahaja pertolongan dalam perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka telah mengambil makhluk itu sebagai awliya min dunih, selain daripadanya. Padahal makhluk itu la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, tidak memiliki apa-apa perkara yang memberi manfaat atau mudarat untuk diri mereka sendiri. Tak sahkan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun mereka tidak mampu untuk memberi manfaat ataupun mudarat. Maka adakah sama? Adakah sama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah dengan Allah Ta'ala yang disembah oleh orang-orang yang beriman? Jawapannya tidak sama. Jadi bila tidak sama, dia mari ayat ini dalam bentuk hal yastawil a'ma, kul hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama antara orang yang buta dengan yang melihat? Maksud yang buta la yubsiru syai'an, tidak melihat sesuatu. Al-basir yang melihat, allazi yudrikul haqqa wa yahdi al-a'ma ilaihi, yang melihat, yang mengetahui yang benar, lalu dia dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta. Maka jawapannya la yastawi, tidak sama. Adakah sama orang yang melihat dengan orang buta? Adakah sama yang buta yang melihat? Jawapannya tidak sama. Adakah sama orang yang mendapat petunjuk? Tidak dapat petunjuk. Adakah sama orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang menyengutukannya, mensyirikkannya? Sebagaimana adakah sama antara az-zulumat an-nur, antara tempat yang gelap dengan tempat yang bercahaya? Gelap disebut jamak ni, az-zulumat dalam bentuk plural, tidak singular. An-nur dia mari dalam bentuk singular, tidak plural. Jadi kenapa ayat ini tidak berbunyi kul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawil dhulumat wal anwar? An-nur jamak dia anwar, az-zulumat mufrad dia az-zulmah. Dan kenapa pula tidak bagi dalam bentuk mufrad? Am hal tastawil dhulmatu wan nur, zulumat dalam bentuk jamak, nur dalam bentuk mufrad, az-zulumat dalam bentuk plural, an-nur dalam bentuk singular. Jadi kalimah zulumat dijamakkan, manakala nur cahaya dimufradkan kerana nur ini adalah tariqul haq, jalan yang benar. Jalan yang benar hanyalah satu sahaja, iaitu jalan agama Allah. Jalan benar hanyalah satu. Belah-belah mana pun jalan benar hanya satu sahaja.
Kalau manusia cuba berbalas soal ketuhanan, menarik juga dan canggih semalam bila seorang wanita yang bertanya kepada Dr. Zaki berhubung dengan konsep ketuhanan. Antara yang dianuti oleh dia adalah agama Hindu. Dia kata dengan Allah Ta'ala yang disembah oleh orang-orang Islam. Dia konsepnya ialah dia kata fokus kepada Tuhan yang satu. Cuma hak banyak ni dia kata hanya dari segi simbol. Patung-patung dengan objek ni hanya dari segi simbol. Dia kata konsepnya sama. Jadi maknanya orang apa-apa sahaja agama layak juga ke syurga. Lepas tu kita kena tengok juga rancangan gini. Sebab bila kita tahu jawapan, kita mudah berhujah dengan orang-orang yang kalaulah kita bekerja di satu tempat yang ada saing-saing kita orang yang bukan Islam, mungkin timbul perbincangan soal keagamaan, maka kita ada hujah. Sama ada hujah tu hujah mantiqiyah, hujah logik, ataupun hujah secara nakliyah yang ambil daripada Quran dan sunnah Nabi. Maka di sisi Allah Ta'ala tidak diiktiraf cara hidup yang lain selain daripada Islam. Inna dina indallahil Islam. Dalam Islam tidak diterima, dalam Islam diajar bahawa hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang berhak disembah. Dan peraturan hidup yang wajib diikuti adalah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dalam Quran dan sunnahnya. Kalau ikut hak lain, maka dianggap rosak Islam seseorang, dan bermakna dia telah mengadakan bagi Allah Ta'ala andada ataupun awliya, sekutu-sekutu yang lain, ataupun syuraka. Disebut juga dalam Quran awliya dengan makna syuraka. Andada disebut dalam ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu-sekutu yang lain, padahal kamu mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala tidak layak untuk disekutukan dengan yang lain. Sifat ketuhanan hanya layak bagi dia. Syuraka disebut dalam ayat am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang boleh mensyariatkan bagi mereka perkara agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Adakah mereka mempunyai syuraka, sekutu-sekutu, penolong-penolong, pelindung-pelindung selain daripada Allah yang boleh mensyariatkan dalam urusan agama perkara yang Allah Ta'ala tidak izinkan? Sebab tu dalam urusan agama bukan sahaja melibatkan kewajipan mentauhidkan Allah, juga wajib kita akur dengan syariat Allah Ta'ala dengan tak boleh dicampur aduk dengan hak lain. Kalau seseorang mengambil agama dicampur, ambil hak ajar Islam sikit, pada masa ambil ajar agama lain, itu dah jatuh syirik juga. Termasuk syirik juga. Termasuklah seseorang yang mengubah sistem halal dan haram dalam agama. Perkara yang halal, halal. Perkara yang haram, haram. Tak boleh diubah. Bila ubah bermakna jatuh kepada syirik. Apabila Ali bin Hatim At-Ta'i yang ketika itu belum Islam, masih beragama Nasara, datang bertemu Nabi dengan memakai cross, salib. Lalu Nabi membaca ayat dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka, orang-orang alim di kalangan ahlul kitab sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Lalu kata Ali bin Hatim At-Ta'i, ya Muhammad, kami tidak sujud dan sembah mereka. Sebab dia faham maksud menjadikan Tuhan ialah sekadar sujud sembah. Walaupun kamu tidak sujud dan sembah, tetapi kamu menghalalkan apa yang diharam. Kamu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh mereka, walaupun benda itu haram. Di sisi Allah Ta'ala haram. Dan kamu mengharamkan apa yang mereka haramkan, walaupun Allah Ta'ala mengatakan benda itu halal. Kamu dah ubah sistem halal haram, maka ia juga jatuh kepada syirik. Dan orang yang kita lantik dalam bab mengubah hukum ini dianggap awliya. Kul afattakhaztum min dunihi awliya. Adakah patut kamu mengambil selain daripada Allah sebagai sekutu, sebagai pelindung, padahal ia tidak memiliki apa-apa yang mendatangkan manfaat dan mudarat? Dan akhir sekali, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi. Telah disebut tadi syuraka. Adakah mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu-sekutu, yang mana dikatakan sekutu itu boleh khalaqu ka khalqihi, boleh menciptakan seperti ciptaan Allah. Sebab tu kita sendiri sangat-sangat dilarang meniru ciptaan Allah. Meniru ciptaan Allah bukan sahaja kita mengambil benda lain yang kita anggap dia boleh buat
makhluk seperti yang Allah Ta'ala buat, bahkan kita sendiri tak boleh buat. Seperti contoh kita buat gambar. Seseorang yang buat gambar, dia anggap yudhahi'una khalqallah, meniru, cuba tiru ciptaan Allah, tak boleh tiru. Dalam perkara yang Allah Ta'ala tidak izinkan, tak boleh tiru. Maksud ciptaan Allah yang bernyawa, yang bernyawa. Apabila seseorang meniru sesuatu ciptaan Allah seperti dia membuat surah, membuat gambar, maka di hari kiamat nanti akan diminta kepada al-musawwir pembuat gambar ini supaya apa dia, ahyu ma khalaqtum, cubalah kamu hidupkan apa yang kamu ciptakan. Dipaksa dia supaya menghidupkan benda yang dibuat dalam bentuk patung ke, gambar lukisan ke, apa sahaja yang dibuat, maka dia minta untuk dihidupkan. Sebab dia anggap meniru ciptaan Allah. Dia anggap meniru ciptaan Allah. Kita pun tak tahu nak bagi jawapan kalau orang tanya macam mana dengan cerita kartun animasi yang dibuat oleh manusia. Cuma dia masuk suara dia, tapi bila lukis dan gambar tu digerakkan, nampak hidup. Ya, filem animasi, filem kartun orang putih buat tak apalah, orang Islam buat. Di Malaysia ni sudah maju. Dulu tak maju mana. Dulu kalau kita ikut perkembangan gambar-gambar dalam bentuk animasi, dulu ada filem apa dia, si Keluang Meng, Kampung Boy, Bola Kampung apa. Tapi hak lebih comel hak bila mari dalam bentuk 3 dimensi ni, macam siri Upin Ipin yang budak-budak suka. Kita tak sedar sebenarnya memang dari segi agama tak digalakkan. Cuma kita tak berani nak royak secara jazam dari segi hukum, sebab perbahasannya ada di kalangan ulama, termasuk dibahas oleh Dr. Yusuf Qaradawi berhubung dengan seni dan hiburan dalam Islam. Termasuklah fan at-tasawwur, seni dalam membuat gambar. Sebab dia ada kaitan dengan tadi lah, ada kaitan dengan meniru ciptaan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala dia adalah khaliqu kulli syai', pencipta bagi segala sesuatu. Bila dia cipta sesuatu, maka hanya dia yang menciptakannya, dan tak boleh kita nak tiru ciptaan dia, nak buat serupa dengan dia. Dalam konteks benda yang bernyawa. Benda yang bernyawa makna benda yang ada roh. Kita nak buat suatu macam ada setengah tempat buat replika binatang. Apa dia? Kalau buat landscape dekat rumah, ada kolam, mungkin tepi tu dia buat ada burung bangau ke ataupun katak ke. Benda tu buat daripada seming batu pasir je, tapi bentuk objek yang tokoh, kita kata benda yang tokoh, pepejal batu. Walaupun tidak atas tujuan untuk disembah pun, tapi dianggap yudahiuna, mereka telah meniru ciptaan Allah. Padahal Allah Ta'ala hanya dia sahajalah khaliq, pencipta bagi setiap sesuatu, dan perbuatan meniru itu tak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Walaupun atas tujuan untuk, kita kata bukan tujuan untuk agama, tujuan untuk saya saja suka-suka, sebenarnya tak boleh. Kecuali pernah dibenarkan di zaman Nabi Sulaiman. Cuma apa tak pasti Nabi Sulaiman tamathil, timthal yang disebut dalam surah Sabah itu, adakah merujuk kepada patung tu yang makhluk hidup atau tidak hidup. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin. Jin-jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman tu dia bekerja buat kepada maharib, gedung-gedung yang besar, tamathil, patung-patung, jifan, piring bekah, panggung yang besar. Dan termasuklah wa qudurir rasiyat, bekah-bekah air yang berada pada tukunya. Di atas teori ni lah ajar sisa ayah peng tiru tu tempat dia tu ada replika besar-besar ni. Sebab dia cuba ambil idea daripada hak zaman Nabi Sulaiman, lalu dia namakan kerajaan langit punya sesat. Sedangkan benda tu hanya khusus untuk Nabi Sulaiman, besarnya kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada. Tapi zaman itu ada tamathil, ada pembuatan patung, tapi khusus untuk zaman itu je. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar, dialah yang maha esa lagi maha perkasa. Syai' kullu syai'. Apabila disebut syai', perkataan syai' ini disebutkan kepada makhluk. Dari segi perbahasan ilmu tauhid, Allah Ta'ala juga dikatakan syai'un, tapi la kal asya'.
Allah Ta'ala dikatakan syai' sesuatu yang wujud, yang ada tetapi tidak seperti yang lain. Sebab tu dalam ayat apabila Allah Ta'ala menyatakan dia tidak sama dengan lain, maka ayat tu mari apa dia, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang tidak ada yang apa dia, yang seumpamanya oleh sesuatu yang lain. Maka ulama kata Allah Ta'ala juga syai'. Syai' ini disebut di segi bahasa Arab, maknanya syai'un yang mawjud, sesuatu yang wujud ada. Tapi wujudnya Allah Ta'ala tidak sama dengan wujudnya makhluk. Ianya wujud tetapi tidak sama dengan makhluk. Maka dikatakan syai' la kal asya'. Adapun selain daripada Allah Ta'ala, segala makhluk ini, maka juga diitlakkan kalimah syai' nisbah kepada yang wujud. Allah dialah khaliqu kulli syai', pencipta bagi setiap sesuatu yang ada, yang ia telah ciptakan. Apa sahaja makhluk yang ada dan ada nama dia, maka dia anggap syai', walaupun benda tu kita tak nampak. Maka kita kata jin itu syai'un, ada sesuatu yang ada. Malaikat itu syai'un, sesuatu yang ada, walaupun tak nampak, tapi ia dianggap syai'un sebab ada nama dia, maka adalah benda tu. Perkataan syai'un, udara keliling kita ni ada. Kita boleh bernafas, menyawa ni sebab ada udara keliling kita. Dan udara ni dinamakan syai', sesuatu yang ada cuma tak nampak. Maka semua yang ada di atas muka bumi ini, makhluk ini adalah ciptaan Allah, kerana Allah Ta'ala khaliqu kulli syai', pencipta bagi setiap sesuatu, baik benda yang kita nampak ataupun benda yang kita tak nampak. Ada soalan ni? Tak ada. Kalau tak ada, amun nak tambah sikit untuk syai'. Untuk kesimpulan ayat ni, kata Dr. Wahbah Zuhaili, istadalla ahlus sunnah bihadhil ayah ala khalqil af'al. Ahli sunnah mengambil dalil daripada ayat ini bahawasanya perbuatan manusia juga adalah makhluk ciptaan Allah. Anna af'al al-ibad, perbuatan hamba, perbuatan manusia ni makhlukatun lillah, adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kerana hamba itu la yakhluqu fi'la nafsih, si hamba tidak menciptakan sendiri perbuatannya, kerana perbuatan itu adalah syai', sesuatu. Lianna fi'lahu syai'un, perbuatan kita ni juga sesuatu, dan Allah Ta'ala adalah pencipta bagi setiap sesuatu. Cuma yang terhasil daripada manusia adalah al-kasbu wa tawjih wa ikhtiyar ma khalaqallahu lahu, iaitu usaha, arah tuju, pilihan apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Maksudnya Allah Ta'ala membekalkan kepada kita kemampuan untuk kita buat apa kita nak. Kita nak gerak, kita nak berdiri, nak duduk, nak melompat, nak berlari, nak duduk, nak cakap, nak diam. Kita yang memilihnya, ikhtiar. Kita yang kasbu, kita yang usaha. Apalagi kita yang taujih, arah tuju, kita nak pergi arah ke mana. Kita yang ikhtiar, kita yang pilih. Segala-galanya Allah Ta'ala bekalkan kepada kita atas kemahuan. Kita rasa nak makan, kita pun gerak pergi dapur cari makan ni. Perbuatan tu kita yang buat masa kita nak, tetapi yang membekalkan kemampuan bagi melakukan perbuatan itu Allah. Allah. Itu boleh rujuk dalam ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang ciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Iaitu maksudnya Allah Ta'ala ciptakan kita, dan kemampuan untuk buat sesuatu juga dibekalkan kepada kita oleh Allah Ta'ala. Buktinya orang yang lumpuh tak boleh buat apa satu. Orang yang lumpuh, tak kira lah orang yang ada stroke orang apa, hak lumpuh tak boleh gerak. Apa dia tak boleh gerak? Sebab perbuatan yang ada pada diri ni bukan dia yang buat. Apabila Allah Ta'ala tarik sikit kemampuan untuk dia gerak, tak boleh. Sebab kita boleh gerak, boleh melakukan sesuatu dengan tangan kaki kita, ialah dengan sebab Allah Ta'ala bagi kemampuan itu kepada kita. Cuma ikhtiar pilih. Kalau kita pilih hak betul, maka kita buat hak betul, kita dapat pahala. Kalau kita pilih hak salah, buat hak salah, kita dapat dosa. Pilihan itu di tangan kita, tapi yang menentukan baik buruk Allah Ta'ala. Kalau kita pilih hak buruk, kita terima akibatnya. Kita pilih hak baik, kita terima hasil kebaikannya. Tak ada salah. Tak ada.
Ya. Ya. Kaki palsu. Penggunaan kaki palsu. Kalau rambut palsu tak boleh. Ada hadis dalam Sahih Bukhari tak boleh berhubung dengan rambut palsu. Orang yang tanam rambut dipanggil an-namisat wal mutanammisat. Tapi kalau kaki palsu, seseorang yang asal lagi cacat atas keperluan untuk dia menjalani kehidupan sebagaimana orang biasa, dia tidak menciptakan satu makhluk yang lain, cuma atas keperluan, atas maslahah. Atas maslahah. Kalau saya saja tu memang tak boleh, tak perlu bagi orang yang kaki sempurna untuk pakai kaki palsu. Ya. Pembedahan untuk kalau sesuatu itu dibuat atas tujuan untuk mengubah ciptaan Allah, tidak ada masalah, tidak ada keperluan, tidak ada. Saya saja itu tak boleh. Sebab tu macam orang pakai dulu kan, pakai gigi palsu, pakai gigi emas. Gigi emas. Kalau ada keperluan itu boleh, harus. Tapi kalau tidak ada keperluan dan tidak ada apa-apa yang menyebabkan dia perlu berbuat begitu, saya saja, maka dia termasuk mengubah ciptaan Allah. Tindakan mengubah ciptaan Allah adalah memang salah. Sesuatu yang dianggap salah. Kadang-kadang berlaku juga yang kita pernah dengar, sama ada bukan saja kaki palsu, gabung lagi tangan palsu. Kalau hak tu diharuskan atas keperluan. Kalau tak ada keperluan, contohnya, maaf kalau disebut, kalau orang perempuan kadang-kadang ada setengah tu dia terpaksa suntik sesuatu untuk besar sikit dia punya payudara dia ni, dia punya buah susu dia tu untuk besar, tak tahulah tujuan apa. Tapi kalau tak perlu, tak boleh buat, salah. Sebab dia dikira taghyir khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Perbuatan mengubah ciptaan Allah dikira salah. Tapi kalau bab kaki palsu tak termasuk ubah. Sebab seseorang itu asal lagi gitu. Ketidaksempurnaan yang menyebabkan dia terpaksa perlu. Atas keadaan dia begitu. Setakat yang saya tahulah, tak jumpa lagi pendapat setakat ni mengatakan tak boleh, itu bab kaki palsu tu. Sebab bibir takut jatuh daripada meniru ciptaan Allah. Pembedah tu tak apa, tu nyakit lain. Hak tadi untuk saja untuk besar saya itu tak ada keperluan. Hak tu pembedahan dengan sebab nyakit tu lain. Hak tu untuk seimbang. Tengok keadaan lah, kalau dari segi mungkin ada kesan dari segi bakteria, atau mungkin kalau kena mungkin lagi kena juga. Wallahu alam lah, kena cuba tanya pihak lain lah macam mana segitu. Mungkinlah betul lah kalau kita kata kalau satu bahagian tu kena kanser, satu bahagian tidak, nampak tak balance lah, betul lah, tak seimbang lah. Cuma atas tujuan tak balance tu ada termasuk dalam maslahah. Mau tawakuf, mau dulu. Mungkin tanya orang lain macam mana rezeki. Cuma kita takut jatuh. Sebab asalnya dalam bab nak berubat untuk menyakit. Takut termasuk dalam bab mengubah ciptaan Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa sabrul haqqi wa